Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang ke-16. Pada ayat 15, ayat sebelum ni ialah taghrib kepada akhirat. Ayat 15 taghrib. Oh, terlupa. Ayat 15 adalah taghrib motivasi. Taghrib ni motivasi kepada akhirat. Tengok dalam nota tu. Ayat 16 adalah huraian sifat-sifat orang yang Allah bagi syurga ke akhirat. Ayat 15 hal kita bincang sebelum ni, yang berakhir dengan wallahu basirun bil ibad. Mana cerita tahu orang bertakwa dapat syurga. Siapa dia ni? Ada 7 sifat dalam ayat selepas ni. Ayat 16 ni 7 sifat orang yang ending dia syurga. Jadi sama ada kita ni belum ada sifat tu, usaha untuk dapat sifat tu, ataupun dah ada, alhamdulillah. Belum ada, bagi ada. Tak ada, bahaya kan? Tak ada bagi ada. Dah ada, kekal ada. Tu ya. Semua asal tak ada belakang kita ni. Pada ayat 16 tu dia ada ayat disebut istilah ittaqau. Kan? Ada tak ayat 15? Ittaqau. Kalau nota sebelum tu kalimah ittaqau. Lil ladina taqau. Ada tak? Nota ayat 15. Ayat sebelum. Ada kalimah ittaqau. Jadi nombor 1 takwa. Maksud takwa di sini menjaga diri daripada syirik. Mana orang syirik ni tak ada takwa, walaupun takut ke Tuhan. Sebut takut, hakikat makna takwa tu tak ada ke dia, sebab dia syirik lagi. Lepas tu kufur. Takwa dari syirik, dari kufur, dari penderhakaan. Sifat yang kedua duduk ayat 16 ni. Sifat yang pertama takwa. Sifat yang kedua duduk ayat 16 ni, iaitu berdoa dan bermunajat. Hamba yang sentiasa berdoa dan bermunajat kepada Allah. Iaitu orang-orang yang mereka sentiasa berkata, yakni berdoa dan bermunajat. Berkata sini, berdoa dan bermunajat. Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, telah beriman dengan makna apa? Wahyu. Makna wahyu, kami telah beriman dengan makna qala Allah, makna qala Rasulullah.
Sebab iman ni berhajat kepada yang diimani. Kalau iman dari sudut lafaz saja dia panggil iman secara mujmal. Tak boleh. Kena iman secara tafsili, makna tahu apa dia yang dia beritahu, patut percaya. Kalau sekadar beriman bahawa Quran itu dari Allah, Taurah boleh lah iman lagu tu. Quran tak boleh. Quran kena faham, patut terima. Tafsili dia panggil. Jadi ayat ni dia ajar kita cara berwasilah dalam berdoa. Itu sebut makna kalimah yang Allah redha dulu. Sebut hak Allah nak dulu, pada sebut hak kita nak. Apa dia? Ya Allah, kami telah beriman. Hak Allah nak tak? Jadi berwasilah dengan Allah nak, minta hak kita nak. Berwasilah dengan hak Allah nak, hak Allah nak, minta hak kita nak. Jadi andaian dia, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Kalau engkau redha atas keimanan kami ini ya Allah, maka faghfir lana. Gitu. Mana salah satu kaedah berdoa ni sebut hak Allah perintah dulu. Contoh lain. Ya Allah Tuhanku, aku pergi ngaji ni, nak tunai kehendak wahyu engkau. Nak faham, lalu nak tunai kehendak wahyu engkau. Kalau engkau redha ya Allah, ampunlah dosa kami. Bentuk lain. Atau seakatan dengannya. Atau minta dunia boleh. Sebagaimana Musa ajar kita. Waktu dia tolong dua orang perempuan tu, dia lapar. Dia minta sesuatu daripada Allah. Dia minta sesuatu tu, maksud dia makan. Tapi Allah bagi 3. Allah bagi makanan ke dia, Allah bagi kerja ke dia, Allah bagi bini ke dia. 3. Dia minta, dia sebut umum. Tapi yang dimaksudkan waktu tu ialah kelaparan. Tapi Tuhan bagi 3. Bagi apa? Bagi makanan, bagi kerja, bagi bini. Minta suami, minta lapar. Mana Tuhan ni pemurah. Minta 1, Tuhan bagi 3. Buat dunia ni Tuhan pemurah. Jadi hak ni, wahai Tuhan kami berwasilah dengan keimanan kami. Kalau engkau redha atas keimanan kami ini ya Allah, maka faghfir lana dzunubana. Engkau ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Dan cegahlah kami daripada azab api neraka. Dan engkau cegahlah kami daripada azab api neraka. Lepas tu kita tengok ciri doa yang baik ni, diguna sebut amrullah dulu. Kalau tengok orang kafir berdoa, dia sebut ahwa dulu. Kan? Dia sebut hak dia nak dulu. Rabbana kshif annal adab inna mu'minun. Ini cara doa orang kafir. Tak boleh cara doa lagu tu, doa orang ikar. Dan doa cara orang taat, sebut orang taat sebut amrullah dulu. Ya Allah, kami telah beriman. Jadi kita sakit ya tak? Ya Allah, sembuhlah sakitku. Kalau aku sakit, aku nak pergi ngaji. Ahwa dulu ke amrullah dulu? Ahwa dulu. Terus amrullah dulu. Ya Allah, aku pergi ngaji dah. Jadi inna rabbana. Tu doa dia minta akhirat tak apa. Abang dia kontak paling minta kontak akhirat slide direct tak apa. Memang kena minta akhirat ni. Dia sebut hak amrullah dulu. Kecuali minta akhirat selalu. Contoh Rabbana srif annal adab. Akhirat tak apa, amrullah. Minta akhirat ni amrullah. Minta kita nak kontak akhirat, amrullah. Tak apa. Yang tak boleh, minta kita nak dunia, tak boleh.
Dia kata, baik kepada engkau, maupun kepada Rasul. Jadi kata, hal ini termasuk tawassul. Memakai sarana dia panggil, yang disyariatkan dalam berdoa, iaitu dengan menyebut iman dan amal soleh. Atau disebut nama Allah, Ya Allah. Kan? Ya Allah, Ya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu berwasilah dengan nama Allah. Sifat yang ketiga ialah sabar. As-sabirina. Sabar di sini ada 3. Sabar dalam menyempurnakan hukum, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi ujian takwini. Apa dia ujian takwini? Ujian sakit. Ujian takwini, ujian kejadian, ujian sakit, ujian mati, ujian kelaparan, ujian krisis ekonomi. Takwini tak? Takwini. Keadaan. Ni ujian COVID-19 ni takwini ke tasyri'? Takwini. Ni ujian takwini ni. Dia dua ya, takwini, tasyri'. Takwini ni amrullah. Takwini ahwal. Tasyri'i amrullah. Istilah tu ya. Tak payah pun kita kena sok tanya soal kita. Ni apa dia? Takwini ke tasyri'i? Takwini. Lama faham. Dia dua tu ya. Kalau tak takwini, ujian ni dua ya. Kalau tak takwini, tasyri'i. Itu ya. Kita cuma ni takwini ke tasyri'i? Takwini. Cuma perbahasan kita, isu takut. Tak sentuh sikit isu takut. Takut ada 2 jenis. Takut yang berkaitan dengan akidah, takut yang tidak ada kaitan dengan akidah. Takut ke virus ni akidah ke tak? Perbahasan ni. Takut kepada virus ni akidah ke tak? Tak. Sebab takut dalam asbab. Dia panggil takut fitrah. Kalau takut tu akidah, Allah tak akan buh takut ni kepada Nabi dia. Contoh Nabi Musa takut ke ular. Lari, tengok ular lari takut. Tak balik ke belakang. Kenapa Allah buh cerita Nabi takut ke ular? Nak beritahu takut ni bukan akidah. Dia takut fitrah dia panggil. Macam mana takut akidah? Takut pada sesuatu yang tidak dapat dikaji, tidak dapat dicapai oleh pancadera atau alat. Takut ke hantu. Akidah. Takut ke batu belah, batu bertangkuk. Akidah. Sebab apa? Sebab dia luar asbab. Takut nak buat sesuatu yang tak sepatutnya di hutan. Tak boleh kacau kosen ni. Nanti kan. Akidah ke tak? Akidah luar asbab. Kalau ada rumah, rumah tak apa, jangan hutan. Nampak? Kan? Rumah boleh pula. Hutan tak boleh. Dia ada unsur-unsur akidah situ. Sebab luar asbab. So takut kepada sialan, kan? Sialan yang bukan daripada takut daripada sialan atas dasar kejadian pun akidah. Sebab sialan ni luar asbab. Sialan luar asbab. Sialan luar asbab. Wahyu beritahu ke? Tak beritahu. Kan? Kita yang mengandai-andai akidah. Sebab dia luar asbab. Dia mesti takut dulu. Lepas tu dia ada reka-reka tu. Takut kesialan bulan Safar. Yang mengatakan bulan Safar ni sial ni siapa dia? Wahyu ke tak? Tak. Walaupun kita elak daripada musibah tu, mana itu termasuk akidah tu. Mana percaya dulu. Percaya tu akidah. Khurafat. Sepatutnya takut kepada dosa. Tak apa. Takut kepada apa? Dosa. Atau dosa kita berlaku musibah. Tak apa. Kaitkan musibah tu atas dosa kita, tak apa. Atas takut ini tak boleh. Lu asbab tak boleh.
Jangan lalu bawah tu, nanti kan contohlah dia luar sebab. Jangan banyak pokok nanti jatuh. Dalam sebab ke luar sebab? Tak apa. Licin. Buruk. Nampak? Something. Tak apa. Nampak tak beza tak? Takut apa tu tadi? Daripada mana takut tu? Siapa beritahu? Dia luar sebab agama. Jangan bawa kereta waktu hujan baru turun, nanti accident. Dalam sebab ke luar sebab? Dalam sebab. Sebab memang kalau kita bawa laju, baru hujan baru turun, dia tak lekat lagi tanah, memang licin. Dalam sebab. Dia takut yang apa tu berkaitan dengan luar sebab tu lah akidah. Yang wahyu tak beritahu. Kita mana-mana. Mana kalau agama ni tidak lindung daripada benda tu, takut banyak benda, takut hak tak sepatutnya. Lepas tu jangan nanti ni biar benda dalam asbab. Biar benda tu daripada wahyu. Kalau dalam asbab, kajian. Kalau luar asbab, wahyu. Faham tak? Takut dalam asbab, kajian. Kajian mengatakan kalau bawa laju musim hujan, accident. Kalau luar asbab, wahyu beritahu. Skop dia. Bukan wahyu, syaitan. Biasanya mengaitkan dengan kejadian ni, berlaku sesuatu ni, biasanya palsu. Sebab menyusahkan. Mana ada? Tak ada sebenarnya. Alamat perkara itu palsu ialah mengaitkan sesuatu dengan kejadian kesialan atas sebab sesuatu. Sebab tu dalam kalimah-kalimah Quran dan lafaz-lafaz hadis Nabi semua menafikan. Contoh berlaku apa? Gerhana matahari. Dulu orang anggap gerhana matahari ni akan berlaku kesialan. Orang Melayu kita faham lagu tu. Bila berlaku gerhana dulu kan, orang ketuk pokok. Saja ke ketuk pokok? Tak, dia ada kepahaman dia. Dia ada kepahaman dia. Luar sebab. Jadi apa tu dia punya hikmah dia kan, otak kita ni kalau kita fikir luar asbab bukan wahyu, mana otak kita ni jadi macam ibarat macam bateri tu habis kot lain. Otak kita ni Allah buat untuk kebaikan dunia akhirat. Cuba bayangkan otak kita fikir tak sepatutnya. Patutnya kalau luar asbab wahyu, kalau dalam asbab kajian. Otak kita ni dalam asbab kajian, luar asbab wahyu. Habis tak fungsi otak kita ni? Tak habis. Maknanya tempat yang sepatutnya. Betul tak? Tapi kalau tidak ada panduan, luar asbab, wahyu kata pun tak boleh kena fikir, wahyu tak kata pun kena fikir. Macam contoh, orang bukan Islam semua ada benda lagu ni. Takut angka 13. Kan? Dia kata angka 13 buat sial. Dalam asbab kalau asbab. Orang dia kata nombor sial, warna sial. Warna ni ada buat tua, ada buat sial. Cina lah. Kadang-kadang orang Melayu kita pun jenis terjebak juga benda lagu tu. 13. Takut dengan angka 13. Dalam asbab kalau asbab. Lu asbab. Akidah. Alah, nombor ni takut ini. Mana masalah benda kat masalah. Dia takut ini nombor. Salah ke nombor 0 ke 1 ke 2 ke 3. Mana ada masalah. Lepas tu dia kata, untunglah lahir dalam agama Islam. Kita rasa bila wahyu tak ajar kita akan terjebak dengan kebodohan. Seperti agama-agama lain. Orang agama lain siap ke semua dia ada percaya tu. Kita pun alamnya kita kalau tak mengaji wahyu, takut benda tak sepatutnya. Benda tak patut takut, dia takut. Benda patut takut, tak takut. Lepas tu wasadiqina, orang-orang yang benar.
dalam perkataan, dalam niat, dalam amal. Jadi benar ni semua orang nak, kan? Semua orang nak, dan semua orang kata benar. Benar konteks dunia, kajian. Betul tak? Benar konteks dunia ni, kajian mengatakan. Benar lah. Benar konteks agama ialah wahyu. Neraca kebenaran 3. Sama ada Al-Quran sebagai matan kebenaran, hadis Nabi sebagai syarah kebenaran, sahabat Nabi sebagai penghayatan kebenaran. Makna kita kata benar ni, mu kata benar dalam konteks luar sebab ni, sebab mu kata benar ke, ataupun kerana Quran kata benar. Saya benar kerana saya kata, gitu ke? Tak boleh. Saya benar kerana saya kata, boleh ke? Tak boleh. Kalau konteks dalam sebab, saya ini benar kerana kajian mengatakan, boleh. Bila konteks luar sebab, benar kerana menepati kalam wahyu. Wahyu ni sama ada Quran sebagai matan, hadis Nabi sebagai syarah, sahabat Nabi sebagai penghayatan. Sebab tu kalau orang bukan Islam, dia rasa bertuah masuk Islam ni sebab kes ni, dia rasa kukuh. Hebat cara Islam ni. Lagi negeri cerdik, lagi dia rasa bertuah. Hebat cara Islam ni. Selama ni dia pun kadang-kadang, bila dia ni, walaupun dia bijak tapi tak ngaji wahyu, orang cerdik pun takut angka 13. Kan? Kita tengok penyakit takut benda-benda tak sepatutnya ni kadang-kadang jadi pada orang yang cerdik-cerdik juga. Takut angka 13, 12. Wal qanitin, sentiasa taat. Sebab sifat kan, ini sifat belakang ni, sentiasa, kerap. Mana sentiasa, berkeadaan sentiasa sabar, berkeadaan sentiasa benar, berkeadaan sentiasa taat, berkeadaan sentiasa menginfakkan fi sabilillah. Bila infak, kita boleh masuk belaka, tapi kita kena utamakan infak fi sabilillah. Maksud infak fi sabilillah ni, infak susah korban dunia dia untuk akhirat orang lain. Ada jenis infak yang dituntut juga, infak susah dunia dia untuk dunia orang lain, kan? Tapi yang paling besar ialah nilai dia lah, susah dunia dia, korban harta dia untuk akhirat orang lain. Wal mustaghfirina, dan orang yang beristighfar pada waktu sahur. Kenapa dia kata waktu sahur? Sebab waktu tu di antara waktu yang mustajab doa. Satu lagi, nak bangun waktu sahur ni senang ke susah? Susah. Biasa susah ni, orang akan ikut lain perasaan dia. Oh, kita boleh bangun. Jadi kalau bila bangun malam, perasaan bangga, itu alamat mardud. Jadi bangun malam ni bahaya, rasa kurang. Buat barang paling sempurna tapi rasa kurang. Rasa bersalah. Rasa banyak kurang lagi. Buat benda yang orang tak mampu buat, orang tak mampu buat, tapi kita buat, kita rasa kurang kita. Kan? Itu alamat diterima ibadat tu. Itu satu sebagai penjagaan. Jadi kalau kita ni beribadat rasa comel, kan? Mana itu alamat mardud. Sepatutnya lagi baik kita buat, lagi rasa kurang, lagi rasa maknanya dalam konteks minta ampun ni bukan ditutup pada waktu kita buat salah. Minta ampun ni ditutup waktu kita buat betul pun kita minta ampun. Sebab betul pun boleh jadi tak sempurna lagi. Solat ni betul ke salah? Betul. Tapi kena minta ampun. Takut-takut solat seperti mana yang tak seperti mana yang Tuhan nak. Kena ada rasa kurang lagi, kita minta ampun. Dia kata sahur.
Waktu sebelum fajar menyising mendekati subuh. Waktu sahur adalah waktu dikabulkan doa. Keadaan mereka yang benar dalam sifat-sifat mulia, dari mulia sifat sabar, benar, taat, suka berinfak, namun tetap merasakan kekurangan sehingga mereka minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Makna walaupun dia ni 6 dada dah ke dia, tapi tetap merasa kurang, tidak rasa lebih. Makna sifat ni kalau tak mengaji payah. Biasanya berlaku kalau tak mengaji ni rasa comel. Rasa comel. Mengaji rasa kurang. Kita paling comel kampung ni. Kita buat belaka dah. Bila tak mengaji rasa buat belaka dah. Tapi bila mengaji rasa banyak benda tak buat lagi. Mana bila kita tak mengaji, biasanya ada perasaan yang datang kepada kita daripada setan memunahkan ibadat kita. Tapi bila mengaji, kesan mengaji tu menjaga ibadat kita jadi Allah terima. Dalam bentuk apa? Rasa kurang lagi. Tuan buat lagu tu. Tapi kalau tak mengaji, Allah mudahnya kena penyakit-penyakit ni mudah selalu. Sebab tu kita tengok orang beribadat tak sayang ngaji ni apa dia? Sebab rasa apa? Rasa kurang ke rasa lebih? Rasa lebih itu sebab tak mari. Kalau rasa kurang, mari. Rasa cukup dah. Tak ngaji tak apa. Rasa cukup dah. Sepatutnya rasa kurang tu. Dah mengaji, kena rasa kurang lagi. Bila alamat rasa kurang, mari mengaji. Dah mengaji pun, kena rasa kurang lagi. Bila tak mengaji, biasanya berlaku rasa lebih. Rasa tak perlu ngaji pun. Tak perlu kan. Bila dalam surah Al-Alaq kan, manusia ni bila rasa cukup, mula nak buat benda tak sepatutnya. Sepatutnya perasaan yang kita kena tambah diri kita ni rasa kurang. Rasa kurang. Syahidah ni makna apa? Menyaksikan. Dalam daurah dia kata menerangkan. Menyaksikan ni menerangkan. Saya bersaksi bahawa saya ni bahawa tiada Tuhan selain Allah. Makna saya ni menerangkan bahawa hak ni betul. Hak selain tu salah. Betul tak? Bersaksi tu ada makna kita nak jelas pada orang hak ni betul, hak selain pada ni salah. Bersaksi. Jadi Allah bersaksi, mana Allah menerangkan dalam kurungan kepada sekian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti. Jadi Allah ajar kita, konsep agama ni ialah tidak boleh hanya sekadar dakwa, tetapi mesti ada dalil. Kalau boleh mendakwa tanpa dalil ni layak, Allah lah yang lebih layak. Sebab apa? Sebab Allah memang Allah pun. Tapi Tuhan tu saja kita kepada hamba. Walaupun Allah ni memang Tuhan, tapi dia nak hamba ni terima dengan hujah. Sehingga setiap dakwaan Allah Ta'ala, mesti Allah datangkan dalil. Bila sudah datangkan dalil, barulah Allah jadikan hujah. Kalau terima, syurga. Kalau tak terima, neraka. Sebenarnya di sini Allah ada ajar sesuatu, konsep agama kepada kita. Kalau Allah sendiri pun, yang kalau ikut asal tak perlu datang dalil pun, dakwah dia. Tapi dia datang dalil juga, supaya kita ni menerima dengan hujah. Maka sepatutnya kita ni bukan Allah. Lagilah perlu
pendalilan setiap dakwaan. Tak boleh kita mengikut dan paksa orang terima. Mana boleh? Kalau paksa orang terima ni dibenarkan, sepatutnya Allah. Kalau Allah buat lagu tu boleh, tapi tidak. Tuhan buat bagi dakwaan, Allah datangkan dalil. Bagi dakwaan, Allah datangkan dalil. Cara Tuhan. Munasabah. Supaya orang ni terima dengan hujah. Bukan keterpaksaan, tapi hujah tu tidak arah, tidak ada tidak tak ada arah, melainkan nak terima. Tuhan nak lagu tu Islam. Jadi tak patut kita sebagai bukan Allah ni, orang ni, kita paksa orang terima dakwaan tanpa hujah. Tak boleh, salah. Dah lah, tak adalah paksa orang terima. Tak betul kaedah lagu tu. Zalim. Kita beritahu tanpa sandaran. Lepas tu kita nak paksa benda ni betul. Mana seolah-olah kita seolah macam terah, hak ni betul walaupun tak terima. Bunyi macam cara paksa. Jadi kita tak boleh kata betul kecuali bila ada sandaran. Itu sepatutnya. Jadi Allah sendiri pun bila dia datang dakwaan, dia datang dalil. Kita sendiri kena ajar diri kita sebagai hamba. Setiap dakwaan kita mesti ada hujah. Kalau tidak, kita zalim. Bila dalam bentuk jelas pun tak boleh paksa orang terima. Betul tak? Kita beritahu dah, nak terima, tak terima, sudah. Yang penting kita sampaikan lepas tanggungjawab kita. Dalam konteks kebenaran ni, wajib sampai barang betul. Lepas tu orang terserah dia nak terima ke tak. Barang betul dah, ada sadaran dah, tak boleh terima. Apa tu? Tak boleh paksa orang terima. Bayangkan orang yang bagi satu dakwaan tanpa pendalilan, sandaran, tiba-tiba nak orang terima. Bila orang persoal sandaran, kita nak marah pula. Tak sepatutnya berlaku lagu tu. Bukan cara Islam lagu tu. Jadi Allah bersaksi, mana Allah menerangkan kepada sekian makhluk dengan dalilnya dan bukti bahawa annahu la ilaha illahu, tiada ilah melainkan dia. Tiada ilah tu penghati, sesuatu yang kita berhajat kepada dia, kita seru dia dalam konteks berhajat, dalam konteks selesai masalah kita, melainkan dia. Siapa dia? Allah. Dia dalam terjemahan dia tak terjemah wal malaikatu wa ulul ilmi, dia terjemah qaiman dulu, baru dia sambung dengan wal malaikatu. Cara terjemah kena pening, kita tengok kalau terjemahan mana-mana pun Basbih ke Indonesia ke, dia akan terjemah baru dia sebut wal malaikatu wa ulul ilmi. Dia kata tengok ni, yang sentiasa, qaiman ni yang sentiasa mentadbir seluruh alam. Qaiman ni yang sentiasa berkeadaan ni sentiasa lah. Berkeadaan mentadbir sekian alam dengan keadilan. Dia ambil qaiman bil qist. Qaiman bil qist. Disebut terjemah tu. Lepas tu barulah dan para malaikat wal malaikatu. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Orang-orang berilmu ni dua. Ilmu lu asbab, ilmu dalam asbab. Ilmu lu asbab, kalau ngaji wahyu habis, ending dia betul lah Allah kata apa? Betul lah ini daripada Allah. Sains pun ngaji habis, betul lah agama ni datang yang benar adalah dari Allah, kan? Betul lah Islam ni adalah agama yang benar. Mana ilmu dalam asbab pun hujung-hujung dia mengakui bahawa yang benar tu adalah dari Allah dan dari Rasul. Ilmu lu asbab pun ngaji habis pun akan mengakui apa yang datang dari Allah dan Rasul adalah benar. Endingnya lagu tu. Kalau ending lagu lain, salah dalam pengajian. Kan?
Jadi diberi ilmu ni, terutama ilmu lu asbab lah, wahyu. Mengaji Quran habis, mengaji hadis habis, mengaji penghayatan sahabat habis. Kesimpulan dia, betul lah Islam adalah agama yang benar. Ilmu dalam asbab pun sains, kalau ngaji betul cara dia pun akan mengakui bahawa Islam adalah agama yang benar. La ilaha illahu, tiada ilah tumpangan hati melainkan dia. Tiada ilah tumpangan hati melainkan dia. Yang maha perkasa, yakni berkuasa untuk menghukum hamba dia yang bersalah. Tapi kenapa tak hukum selalu? Al-Hakim, kerana dia maha bijaksana. Ayat ini, ayat tadi membawa 3 nukilan, dalil nukilan. Nukilan ni qala Allah, qala Rasul, qala malaikat. Dan mereka berkata, nukilan. Satu, dalil nakli satu, persaksian Allah sendiri dalam kitab-kitab terdahulu. Yang kedua, persaksian para malaikat. Yang ketiga, persaksian orang-orang yang berilmu termasuk para nabi. Jadi dalam konteks ilmu ni, terutama ni nabi lah. Bila nabi ni ilmu lu asbab lah, kan? Ayat seterusnya adalah nak hurai makna din. Din apa dia? Pegangan hidup, pegangan dan cara hidup. Din ni pegangan dan cara hidup. Yang diredai, yang ada kesan baik ke akhirat. Selain daripada Islam, kesan buruk di akhirat. Dan takhwif ukhrawi, mana ancaman akan akhirat. Ayat 19. Sesungguhnya agama, yakni pegangan dan cara hidup di sisi Allah, mana ada pahala di sisi Allah, ada ending yang baik di sisi Allah, hanyalah al-Islam. Mana datang makna hanyalah? Mana datang makna hanyalah? Biasa terjemah adalah tak? Kat sini bukan adalah, hanyalah. Mana? Alif lam dekat Islam. Dalam bahasa Arab, bila predikat, cerita, buah alif lam, dia makna istimewa, special. Subjek dia adib, predikat dia Islam. Jadi buah alif lam ni mana tak ada. Dan tidaklah wa makhtalafal ladina utul kitab, dan tidaklah berselisih orang-orang yang alladina, mereka telah diberi kitab, utul kitab, illa kecuali min ba'di ma, dari sesudah ja'ahumul ilmu, datang kepada ilmu wahyu.
datang kepada mereka ilmu wahyu, yakni Taurah, Injil, Zabur. Kan? Tapi kenapa berselisih? Kes apa? Kes apa? Dengki. Kenapa dengki? Kes apa? Dia cerita ni, dia cerita ending ni. Okay, sekarang kata kes dengki. Kenapa dengki? Kes apa? Pertama, kenapa balah? Kenapa waktu bertentangan? Kes dengki. Dengki pun ada sebab juga. Kes apa dengki? Kenapa dengki? Ada. Kenapa dengki? Dengkinya kerana mereka tak ngajar habis Taurah. Susuk sebahagian. Mana sampai Allah sampai habis. Kan? Nabi sampai habis. Tok guru dia sampai tak habis. Dia pilih-pilih dalam sampai. Bila pilih-pilih dalam sampai, tak sampai belakang, zon selesa ke zon tak selesa? Zon selesa lah. Tak sampai habis, zon selesa. Pilih-pilih. Ni orang suka, ni orang tak suka. Bila tak sampai habis, kenapa tak sampai habis? Faktor akhirat ke faktor dunia? Dunia. Nak pengaruh. Kan? Atas satu lagi, sampai tak habis. So lagi, sepatutnya yang disampaikan hak wahyu. Tapi dia sampai hak dia. Bila kita sampai hak kita, itu nak pengaruh. Sebab itulah kita diajar, jangan sampai hak kita kepada orang lain ni. Sampai hak Quran, sampai hak Nabi, sampai hak sahabat Nabi. Kalau bukan Allah, bukan Nabi, bukan sahabat Nabi, hak kita. Bila hak kita, kan? Sebab biasalah gitulah, kalau kita sampai hak bersih kita, bukan bersih wahyu, biasanya matlamat dia cari pengaruh. Bila cari pengaruh, biasanya sesama cari pengaruh pun balah. Lepas tu tengok kan, orang dia kata kadang-kadang setengah tarikat, kita tahu semua setengah tarikat yang kita biasa jumpa setengah tarikat, kadang-kadang matlamat tarikat ni nak Allah, matlamat tarikat ni nak Allah. Tapi bila cara tu bukan cara wahyu, tarikat ni dengan tarikat ni masing-masing bangga, tak asuk untuk berget. Tarikat ni hebat lagi, tarikat ni hebat lagi. Dia punca lagi apa dia? Sebab kita ajar rapat dengan Allah bukan cara wahyu, cara kita. Bila cara kita jadi lagu tu. Tapi Nabi tak ada, sebab Nabi telus. Nabi dia tak ada nak ajar hak dia, hak wahyu belakang. Tak ada hak dia. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tak ada hak dia, hak wahyu. Sebab dia bukan nak angkat dia, nak angkat wahyu. Tapi jenis orang yang nak dunia ni, haknya ajar barang berseria ni, dengan sama dia berdengki, dengan Nabi berdengki. Sesama dia dengki. Sesama cari makan, dengki. Apatah lagi Nabi dengki juga. Sebab Nabi ni macam, bila Nabi ni datang, Allah bongkar habis maksud Nabi rahsia mereka, kan? Jadi kenapa mereka lawan Nabi? Nabi bawa tak serupa dengan mereka. Sepatutnya kita nak tentang ni tak serupa dengan wahyu. Tak serupa dengan wahyu. Nak marah, nak tak suka, tak suka dia. Tak serupa dengan kita. Macam ahli kitab kata gitu. Sepatutnya kita, kenapa tak setuju? Tak serupa dengan wahyu. Tak serupa dengan sandaran kebenaran. Tak apa. Betul. Kenapa ingkar dengan Nabi ni? Sebab apa yang Nabi bawa ni tak serupa hak kita bawa. Wa man yakfur bi ayatillah, barang siapa yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, maka sungguhnya Allah itu sangat cepat perhitungannya. Maksud sangat cepat perhitungannya ni, bila waktu penghisaban ni lama lagi kita gali. Dah cepat sehingga semua dia takut. Kalau tengok ramai tak, seorang tak.
Dia ada sikit perasaan, oh lambat ni. Lambat lagi kita gali. Tapi tengok cepat tu yang tidak munasabah, sehingga semua jadi kecil, takut. Sebab apa? Oh, gini mau cepat. Hai hisab kan. Gini mau cepat. Sehingga kita dah memang tak lama nama kita, tak lama nama kita. Jadi maka jika mereka menghujat engkau, ni kaedah bila orang balas kita, kan, kita kata apa? Mu nak menang, nak menang, ambil menang, kita tafsir, kita nak Quran je. Itu kaedah yang ada ni. Ambil menang tak? Nak ambil, nak menang ambil. Kita tafsir menang, kita nak Quran. Kalau tak apa, asal-asal Quran. Ni kaedah-kaedah daripada wahyu ni. Cara-cara. Nak menang, nak ambil menang. Tafsir menang, kita nak Quran. Sama lah kita ingat ni kaedah ni. Kan? Allah aja. Fa in hajjuka, jika mereka berdebat dengan kau, katakanlah kami tak semenang. Kami nak Allah je. Makna nak Allah ni kata apa? Nak Quran je. Nak Allah. Kita biar kita mengalah. Mana benda perkara-perkara ni tak boleh buat hak kita, hak Allah, hak Quran nak, kita mengalah. Sebab kita nak Quran. Kita lepas tak apa, kita nak Quran. Dunia ni kita lepas tak apa. Asal jangan lepas Quran. Kemah cara orang tu. Kalau dengan cara lepas Quran, tafsir kita. Kan? Mana kita boleh terima asalkan kita boleh buat. Kita boleh buat seperti mana hak Quran nak. Tidak ada halangan. Kan? Kalau ada halangan, tafsir kita. Sebab kita tafsir apa-apa, kita nak Quran. Apa hidup dalam keadaan terpisah dengan Quran. Sebab Quran tu yang nama kita sebenar. Jadi, katakanlah aslam tu wajhiya lillah. Mana aku, hidup aku ni Allah ya. Susah tak apa. Dan begitulah orang yang mengikutku. Jadi Allah bagi Allah ikut. Siapa ikut Nabi ni? Yang tidak sanggup berpisah dengan Quran, walau apa kadar sekalipun. Kalau kes keadaan terpisah dengan Quran, bukan mengikut Nabi. Tak ada arah. Tahu dah Quran nak lagu ni, tak ada arah. Tak ada kita dengan Nabi. Tahu Quran nak lagu ni, tapi ada tapi ya. Dah orang tua nak lagu ni, dah masyarakat nak lagu ni, dah orang nak lagu ni, dah kawan nak lagu ni. Wala nasda dia kata. Dia kata, habis Tuhan nombor apa? Tuhan nombor apa? Kata Tuhan nombor satu. Nombor apa Tuhan? Tahu kan. Tapi dah mertua nak lagu ni, apa lagi? Abang nak lagu ni, masyarakat nak lagu ni, kawan nak lagu ni, banyak nak lagu ni. Allah lah. Allah nombor last. Mana Allahu Akbar? Mana Allah Maha Besar? Kan? Kita dengar kemah asal. Mikir kita. Dia satu panduan neraca. Dia Quran ni jaga, sebenarnya Quran ni jaga Tuhan yang baca ni. Dia ada cara jaga Tuhan. Kadang-kadang bukan ilmu, kadang-kadang kita dengar orang mengajar, kadang-kadang nak jaga orang, Tuhan baca tak jaga mana, kadang-kadang kita terlalai kan. Maknanya Quran ni jaga kita, jaga orang. Jaga kita supaya jangan melencong, jaga orang pun supaya kita selamat, orang selamat. Jaga dua-dua. Panduan. Oh, begini ni. Mana kalau lari pada makna lagu ni, something. Sebab itulah perasaan kita, kan, makna perasaan kita Allahu Akbar dalam sembahyang ni, kenapa tak rasa feeling tu kurang? Sebab kita sebut lafaz pada makna tak ada kita. Lafaz saja. Sebut Allahu Akbar. Tapi lepas sembahyang, masyarakat maha besar. Kan, makhluk maha besar. Orang maha besar. Kan? Tapi bagi orang yang dia dalam sembahyang dan luar sembahyang ni, Allah saja. Macam ni
Mu nak menang habis, kita nak Quran je. Ni baru rasa, feeling tu. Jadi dia tu wa manit tabani. Begitu juga orang yang mengikutku. Gini cara dia. Jadi kalau kita tak cara gini, kita bukan umat Muhammad. Takut-takut esok akhirat tak ada. Mana Muhammad, hei Muhammad dan umatmu. Tak ada nama kita sebab kita bukan ikut cara Nabi. Duk ikut keadaan, bukan ikut wahyu, ikut keadaan. Dan katakanlah kepada orang-orang yang katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab. Kan? Siapa dia? Nasrani, Yahudi. Wal ummiyina, orang yang tidak diberi kitab. Jadi dia kata, sekejap tengok. Apa dia ummiyina? Ummi ni artinya ialah orang yang tidak tahu tulis baca. Menurut sebagai ahli tafsir, yang dimaksudkan ummi ialah orang musyrik Arab yang tidak tahu tulis baca. Sedang menurut sebagian lain ialah orang-orang tidak diberi kitab. Jadi bila sebut makna apa tu? Katakanlah kepada orang yang telah diberi kitab dan orang yang tidak diberi kitab. Mudah. Mu nak tak berserah diri? Mu nak tak terima? Mu tak terima apa yang wahyu nak. Kalau mu terima tu hidayah. Dan Allah akan bagi hidayah lain. Maksudnya hidayah ni dia ada step 1, 2, 3, 4. Makna terima tu hidayah. Lepas terima tu hidayah lagi. Macam kita tak? Orang yang tak mengaji, contoh dia tak mengaji. Dia tahu tak mengaji ni penting? Tahu. Tahu tu hidayah. Tapi dia pergi ngaji tak? Tak. Tapi kita tahu mengaji ni penting, kita pergi. Kan? Perasaan kita dengan mengaji ni penting ni, sebelum mengaji, selepas mengaji tu serupa tak? Sebelum kita mengaji daurah dengan selepas kita mengaji daurah, perasaan kita serupa tak? Tak serupa. Orang tak solat. Tanya dah, solat ni penting ke? Penting sebenar. Cuma ada cuma Mana dia kata penting sebenar tu hidayah. Adalah hidayah ke dia tu. Tapi dia tak tunai hidayah tu. Tak jaga hidayah tu dengan baik. Tapi kalau dia sembahyang, dia kata apa? Hei, sembahyang penting. Mana perasaan tak sembahyang tu lagu lain. Makna nilai hidayah tu lebih sikit. Dalam Quran, walladzina ihtadau hudan. Orang yang mendapat hidayah, diberi hidayah lagi. Banyak dalam ayat Quran ni hidayah ni dia tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Hidayah, perasaan hidayah kita, hidayah Allah beri kepada kita sebelum mengaji, lagu lain. Lepas mengaji, lagu lain. Perasaan kita. Sebelum kita buat, lagu lain. Lepas kita buat, lagu lain. Perasaan. Kita kata contoh, mengaji ni, mengajar ni penting. Lepas mengajar, perasaan lagi lain. Kepentingan mengajar. Kita mengaji, sebelum mengaji, perasaan lagu lain dan hidayah. Lepas mengaji, perasaan lagu lain. Lain perasaan tu menunjukkan nilai hidayah tu. Tingkat hidayah tu. 1, 2, 3, 4, 5. Fa'in aslamu faqad ihtadaw. Maka jika engkau terima Islam ni, faqad ihtadaw, maka sungguhnya engkau telah mendapat petunjuk. Kadang-kadang masuk hidayah ke dia, tapi dia tak menghargai hidayah tu, dia tolak. Ada seorang sahabat ni waktu malam-malam intai-intai Nabi baca Quran, tumbuk air mata. Tapi esok pagi ni kata balik ke Nabi. Dia ada 2 orang, dua-dua tumbuk air mata. Hidayah tu. Tapi hak satu ni esok kata ke Nabi balik. Macam-macam. Hak satu ni masuk Islam. Ya. Jadi mana hidayah tu kadang-kadang dapat ke dia, tapi dia tak menghargai hidayah tu, maka hilang. Wa in tawallau, jika berpaling, mereka dapat lalu berpaling, tak jaga, tak menghargai hidayah tu. Dapat dah, berpaling. Wa in tawallau,
kad undangan dapat dah, tapi tak pergi, jangan tak. Wa in tawallau, jika mereka berpaling, berpaling ni keadaan ke amr Allah? Kita mengajar, orang tak sedengar. Keadaan. Kita mengajar, orang tak sedengar, tak terima. Tak betul ustaz ni, contoh tak? Keadaan ke amr Allah? Keadaan. Kita cakap Quran dah, tak betul ustaz ni. Yang tak betul ustaz ni, ujian keadaan. Boleh kita kata keadaan? Tak boleh. Sebab Allah kata, fa inna ma'alaikal balagh. Tak boleh kata sebab tugas kau hanya sampai, bukan kata. Bukan hina. Sampai aja. Kalau kata, lebih pada sepatutnya. Sebab tugas kau sampai je. Doa. Kata tak boleh. Hina tak boleh. Sebab tugas kau hanya sampai. Aku perintah sampai, bukan kata. Kadang-kadang bila tak ada panduan, sampai so, kata so. Kata hodoh so. Tu lain daripada hak sebenar. Tu kata fa inna ma'alaikal balagh. Innama ni mana? Hanya saja. Sampai je. Ni betul, ni salah. Tak terima tak apa. Kan? Mana nilai dia perintah Allah sampai. Orang tak terima, tak apa, bukan nilai. Hak nilai dia sampai. Keadaan bukan nilai. Kalau terima, tak salah pun, lagi baik. Tapi dia bukan nilai. Kan? Kalau nilai, nanya tak ada umat langsung tu. Sebab Nabi ni ada, tak ada umat. Jadi yang penting Nabi ni laksana tugas dia. Sampai tak sampai tu urusan Tuhan. Tuhan buat ada umat ni macam Nabi 100,000 kan. Sahabat sebelum Nabi wafat kan. Sama dengan umat Nabi Yunus 100,000 juga. Dalam hadis ada Nabi ni satu umatnya. Ada satu Nabi ni tak ada umat langsung. Ada 3 Nabi, satu umat je ada. Surah Yasin. Okey. Seorang, 3 Nabi seorang. Mana biasa miskin ke dia kat akhirat? Tak, kaya juga. Sebab bukan nilai dia berdasarkan keadaan, nilai berdasarkan sejauh mana dia tunduk perintah Allah tu. Susah lah ni. Kita ni kalau mengajar contoh, 2 orang je. dia tergugah dengan keadaan lain, tak saya mengajar. Mana ujian keadaan tu, 2 orang pun kena mengajar. Tergugat dengan keadaan. Patutnya 2 orang kena mengajar juga. Sebab bukan nilai 2 orang ni. Yang penting mengajar. Tak takut 2 orang ni, orang benda-benda lagu ni kita kena ajar kita sebelum kita duduk dan pentas pengajar. Jadi sebelum kita mengajar ni, kita perlu didik dulu benda ni kita. Supaya nak start mengajar, duduk kira apa orang. 2 orang tak boleh nak start. Tak boleh, macam mana nak start? Dia mula-mula lagu tu. Mau start. Kita start mengajar tak? Tak ramai kat mula-mula. Ataupun kita mengajar, contoh tak? Tiba-tiba asal ramai kurang. Kena mengajar juga. Sebab kurang lebih ni bukan tugas engkau. Tugas engkau adalah menyampaikan. Apa je lagu ni tak? Tapi nampak aku. Tu dah. Sepatutnya lagu tu sepatutnya. Kan? Lantak gila keadaan yang penting amrullah. Aku sampai. Tapi bila kita tak ada konsep lagu ni, mula. Kan? Orang tak ramai. Untuk saya ngajar. Ha? Dia kena kuat tak pergi sampai di arah tutup lah. Biasa kita jangan tutup, pindah tempat. Biasanya pindah tempat. Kita pindah tempat ramai balik gitu. Jangan tutup. Kecuali dia 2. Jangan tutup. Kita prinsip kita jangan tutup. Kecuali ditutup. Tak apa, ditutup lain. Pindah tempat. Kita tutup tak ada. Kita tiba-tiba tak ramai tutup tak. Kecuali kalau tidak pun siapa. Kalau lelaki seorang tak apa. Kalau perempuan tak boleh seorang. Terpaksa tutup. Tapi biasa kalau kita tak tutup, cari tempat lain. Dan orang ni dia mana tempat buhat lain, kita pergi pindah. Pindah. Nak semula. Biasalah betul. Dulu sikit kita mengajar warna tu kan. Bila warna ingat budak sikit, mula ramai. Seorang innalillah. Lepas tu pindah tempat lah. Asal kita ngajar habis pernah sekali kita ngajar habis. Seorang ramai penuh lah kau ni. Lepas tu mengajar warna ni seminggu sekali kan. Makin tak rampok. Sebab kadang-kadang seminggu sekali ni, kadang-kadang minggu tak mari. Kita warna ni makin meningkat. Bila mari pun seminggu sekali,
Ataupun sebulan sekali. Tak nampak, putar lagi tak mari. Jadi kilat tu makin sikit. Lepas tu kita cuba ubat hari-hari ni. Beza sikit kan. Gitulah cabaran. Cabaran-cabaran ni kena tempuh juga. Kena ajar diri kita. Jangan duduk sedak lah. Sedak badan. Sebab sedak badan bukan ahli syurga. Kan? Sedak badan bukan ahli syurga. Kena faham. Jadi kita kena usah susah badan. Nak jadi susah badan. Sekurang-kurangnya susah badan pergi ngaji. Tak apa dah. Untuk diri dia. Ni untuk diri kita tak ada. Apa lagi untuk orang lain. Jadi Allah kata fa inna ma'alaikal bala, mana tugas kau hanya sampai. Lebih tak boleh. Lebih nak faham. Wallahu basirun bil ibad. Allah Maha melihat kelakuan hamba dia. Lebih ke kurang? Sekadar diperintahkan ke atau lebih? Mana kita ni hanya sampai. Tidak boleh kata mengata, tidak boleh ejek mengejek. Hanya sampai saja. Lebih tak boleh. Lebih ni buat lebih daripada Tuhan suruh ni. Tengok ayat ni comel ni. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar dengan ayat Allah. Innal ladina yakfuruna bi ayatillah. Patu wa yaqtuluna an-nabiyyin bighairi haqqin. Tengok, satu yakfuruna bi ayatillah. Satu yaqtuluna an-nabiyyin. Kenapa dua duduk dekat ni? Wa ni. Kenapa ingat tak? Wa ni mutlaqul jama'i. Apa kaitan kufur ayat Allah lepas tu bunuh Nabi? Ha? Dia kata dosa ni dia bukan duduk setempat. Dia makin barak. Mula-mula tak percaya. Mana wahyu? Lalah kata lepas tu bunuh. Dia tak apalah, kita tak mengaji je. Dok, salah kita tak mengaji ya. Kita tak marah ustaz tak mengaji ya. Kita tak marah kalau ustaz mengajar ni, kita tak mengaji ya. Mana mati setakat tak mengaji ya. Gitu ya. Dok, dia tak berhenti situ. Tak mula tak mengaji. Bila tak mengaji tak setuju. Bila tak setuju kata, lalu bunuh. Dia step dia. Begitu juga mengaji. Mula mengaji. Kan? Sebelum mengaji, termasuk kita rasa macam mengajar ni benda kecil ya. Macam sunat yang mengajar ni. Bila kita mengaji, rasa kena mengajar tu. Banyak termasuk diri kita lepas mengaji daurah. Perasaan mengajar ni beza sebelum kita mengaji daurah lain. Kita ingat macam barang sunat ya. Mengajar ni. Bila kita mengaji daurah ni, rasa dah nak sampai tu. Nak kena sampai. Rasa besar dah sampai ni. Dulu rasa kecil je. Macam barang sunat lah. Jadi rupa-rupanya agama ni ada unsur-unsur pengorbanan. Kalau tak faham, tak sampai makna lagu tu, tak faham lagi agama. Korban. Berkorban untuk orang lain. Kita ingat sekadar untuk kita ya agama ni. Beres kita beres surga. Kan? Betul tak cikgu? Sebelum ngaji memang gitu semua. Kita dulu tak faham mana. Tak nampak. Kita ingat Nabi ya kena buat lagu tu. Kita ni terima sudah lah. Kan? Yang penting sebanyak betul. Puasa betul. Haji betul. Cukup dah nak apa lagi. Itulah perasaan kita sebelum ngaji. Sumpah ya. Lepas ngaji, Allah. Kan? Dulu orang kata kita ni buat kerja Nabi. Rasa macam tak faham maksud tu. Kan? Rupanya betul. Kena mengajar punya. Ada kita tuju ni. Iya ke ustaz? Mana ayat Quran tu kita nampak macam sokongan ke situ. Waktu membunuh orang yang mengajak kepada keadilan. Adil ni dia ada dalam asbab dan luar asbab.
Adil wal asbab ni tauhid. Adil wal asbab ni keadilan semua manusia lah. Kan? Minan nas, dari manusia. Fabashshirhum, maka beritakanlah kepada mereka, berilah berita gembira. Mana? Sindiran. Sindiran ya? Sindir. Dengan azab yang amat pedih. Dengan azab yang amat pedih. Jadi jahil ni, mana jahil ni, jahil sama ada jahil Quran, jahil kalam Nabi, jahil penghayatan sahabat, bawa kepada 3 bahaya. Pertama, kena tipu. Yang kedua, kita tipu orang lain. Yang ketiga, kita kata orang yang cakap benar tipu. Tiga-tiga ni silap hari bulan boleh batal iman kita. Tiga-tiga ni kena tipu. Dalam kotak akidah kena tipu. Ingatkan wahyu, bukan wahyu punya. Contoh tak? Lu asbab ni, hak lu asbab duk kita ni, orang tua-tua cyber kita ni, mana bukan wahyu ni tipu, barang tipu. Dia ada 2, barang betul, barang tipu. Kan? Kalau bukan wahyu, barang bertipu, kena tipu kita. Betul tak? Lu asbab wahyu, betul. Lu asbab bukan wahyu, tipu. Jadi kita kena tipu tak? Kena tipu lah. Orang yang tipu kita pun, dia pun kena tipu juga. Bukan yang nak tipu, tapi dia pun tak jelas, dia pun kena tipu juga. Kita pun kena tipu tak? Kena tipu kita, kena tipu. Lepas tu kita, biasanya orang yang dapat barang tak betul, dia cerita ke orang lain. Orang tua-tua kata, saya buat ke orang lain, penipu. Betul tak? Penipu. Dia kena tipu, dia tipu orang lain. Mesti dia dapat satu, dia cyber. Contoh orang yang percaya, bulan Safar ni siang, dia cyber orang lain tak? Cyber. Oh, bulan Safar ni buat siang. Jadi kenapa? Kena lagu ni. Kena minta lah jauh daripada musibah pada bulan Safar. Tipu tak? Tipu lah. Walaupun bunyi macam bentuk ibadat, tapi kepercayaan tu asal. Percaya kata bulan Safar ni musibah. Lepas tu kena doa lah minta lindung. Mana kepercayaan menghasilkan amalan yang khurafat. Mana kepercayaan tu tak betul, lepas tu hasil amalan pun jadi tak betul belaka. Walaupun dengan cara-cara yang nampak macam bentuk wahyu, tapi kita mengisbatkan bulan Safar ni musibah ni masalah. Jadi buat apa kata? Nampak tak? Jelas sekali, bila orang nak beritahu benda tu salah, kata apa? Ustaz tipu. Ustaz tipu. Jadi 3 lah. Mula-mula kena tipu. Lepas tu, kita penipu. Lepas tu kita kata orang cakap benar tu tipu. Dia 3. Salah 1, 2, 3 tu. Mesti kena kita. Lepas tu, ulaika habitat a'maluhum. Bila kena 3 ni, habis amalan dia. Buat akidah. Fid dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka min nasirin, dari sebarang penolong. Jadi lepas kita mengaji ni, kita ingat tak mengaji tak apa, jahil tak apa, Tuhan ampun kali. Lepas mengaji ni rasa tak boleh, bahaya lah tak mengaji ni. Begitulah penyakit ahli kitab. Alam tara ilal ladina utul kitab. Apakah tidak engkau melihat penyakit orang-orang telah diberi kitab, yang tak mengajar habis kitab dia. Dia tak mengajar habis. Kan, dia ada susuk. Lama-lama kan, susuk kesan dia berpanjangan, generasi. Jadi tak adalah hak benar lagu mana, hak salah lagu mana. Bila dia ajak kepada wahyu, kan, yud'auna ila kitabillah, ajak kepada tulisan. Kitabillah ni kitab Allah. Standard dia tulisan, ada tulisan. Ada teks. Ajak kepada teks wahyu. Untuk memutuskan sama mereka. Hak benar mana, hak salah mana. Liyahkum bainahum. Kan? Untuk
Mana memberi keputusan kepada mereka sama ada akidahnya ada sudut amalannya. Kemudian yatawalla fariqum minhum. Kemudian berpaling sekelompok dari mereka. Berpaling sekelompok daripada mereka. Sebab itulah wahyu Allah ni kena ngajar habis. Dia tak boleh susuk, bahaya. Dan lama-lama susuk pula, susuk lain tak. Bahaya ni. Sembunyi. Senang kan. Kan? Mana generasi pertama sembunyi. Hak kedua bersangka baik hak atas, sembunyi juga. Lalu tak jelas. Kan? Jadi bila ada orang sedar nak balik kepada asas semula, berpaling kan? Lepas tu dia kata wahum mu'ridun. Tengok ni. Kenapa dia tersirat ni? Wahum mu'ridun ni. Bila hujung ayat ada ayat subjek predikat bentuk sifat. Maksud dia apa dia? Dulu lagi. Makna ahli kitab ni tak ngaji habis dulu lagi. Paling daripada wahyu, hak sebenar. Sama ada tak mengajar habis atau tak mengajar habis. Mu'rid berpaling. Berpaling daripada ngajar habis atau berpaling daripada ngajar habis. Jadi tak jelas. Bila tak jelas dalam agama, mula sandar ke tok dia, sandar ke pok dia. Pok kita tok guru. Pok kita nabi. Kan? Pok kita nabi, tak care. Tak care orang tak care. Kan? Makna satu dakwaan lu asbab yang berandai-andai. Macam kita tak ngaji ya, takkan Allah nak hukum kekal neraka, tak ngaji ya. Kan? Tak care ke? Ya ke? Ngaji dulu. Bila benda tu jelas lagu mana, kita terima kan? Bila tak jelas, tak tolak. Gitulah. Dia ada masuk golongan perasan. Waktu dalam konteks perasan-perasan keturunan ni, ubat dia mengaji wahyu habis. Mengaji wahyu habis, tak ada perasan keturunan. Bila masyarakat tidak dedah dengan wahyu sebenar, wujud balik perasan ke keturunan. Keturunan tu beri kesan kepada akhirat. Ya. Tak ada kaitan pun. Contoh tengok masa Nabi datang ke Mekah, semua Arab Mekah ni base siapa? Tok dia. Tok dia siapa? Tok dia Ismail. Jadi Mekah ni semua, sama ada Abu Lahab ke, Abu Jahal ke, tok dia Nabi. Tok dia Nabi. Tok dia Nabi. Pergi Madinah. Pergi Madinah. Madinah. Ahli kitab ni. Yang sebut ahli kitab ni. Yahudi ni. Tok dia siapa? Nabi juga. Nabi juga. Nabi Ibrahim juga ujung dia. Melalui darah daripada Ibrahim, Ishak, Yakub, lepas tu lahir ahli kitab. Mana Nabi ni, mana Nabi? Mana Nabi berhadapan orang yang berketurunan. Mana Nabi Ismail, ada yang terima apa dia bawa, ada yang tolak. Keturunan Nabi. Di Madinah. Kan? Mana kelompok utama dia ahli kitab. Hak yang Arab Madinah ni, dia kelompok ibarat kelompok kuli ya. Dia bukannya dia ibarat macam dia panggil kuli dengan apa satu ni? Bos kan. Kalau bos-bos Madinah ni biasa ahli kitab. Tokoh-tokoh bangsawan, kaya raya, ada syarikat besar. Yahudi. Haknya Arab Madinah ni kuli mereka je. Jadi kepala Madinah ni turun Nabi juga. Jadi Nabi yang telus berhadapan
keturunan Nabi yang jauh daripada ajaran sebenar, tak telus. Jadi mana ada kaitan antara istilah keturunan tak keturunan? Kan? Ada keturunan Nabi yang menjadi pejuang kebenaran. Ada keturunan Nabi jadi lawan kebenaran juga. Jadi apa istimewanya? Zalika bi annahum, yang demikian itu disebabkan mereka bahawasanya mereka berkata lan tamassaranna, tidak menyentuh kami api neraka. Dan tidak menyentuh kami api neraka melainkan hari-hari yang ditentukan. Kami tak akan masuk neraka melainkan sekejap. Dalam asbab kalau asbab. Lu asbab mesti wahyu. Kalau bukan wahyu setan. Itu kaedah dia. Sebab tu toke-toke ni jangan sebut lah. Bukan wahyu. Toke jangan sebut. Bukan wahyu. Jangan sandar toke-toke ni. Sebab kita kena faham agama kita ni, masuk agama yang benar ialah sesuatu yang boleh masuk mahkamah. Bila masuk mahkamah kita tak fikir dah siapa kata, kita fikir bukti. Kan? Pendakwa raya ni mengeluarkan bukti. Bukti itulah menyatakan, menunjukkan bahawa ini benar salah. Lepas tu orang yang datang mahkamah ni, dia tak tengok, dia nak tahu bukti je. Bukan asal kata, bukti. Jadi kalau tempat tuju tu bukti, maka agama kita lah betul. Bukan siapa kata, bukti. Dalil. Jadi kalau duk kat kita adalah perkara-perkara yang luar asbab bukan wahyu, maka inilah yang dimaksudkan wa gharrahum, telah memperdayakan mereka. Telah memperdayakan mereka fi dinihim. Ma ni adalah segala luar asbab bukan wahyu. Khurafat. Kepercayaan-kepercayaan yang tidak ada sandaran wahyu, ni. Faham kan ni? Bila ni lala asbab ke luar asbab? Luar asbab. Wahyu ke tak? Tak. Tu sama tadi, hak yang kita bincang tadi. Tu. Kan, jangan apa tadi? Contoh. Contoh tadi. Hak tadi bicara. Jangan apa? Nanti apa dah salah ni? Okey dah ni. Tu bukan hak tadi. Jangan nanti lu asbab. Contohlah jangan apa tu? Sia tadi lah. Jangan makan kaki ayam nanti. Tu mama tu. Dia tu zon buat lu asbab kan? Itu kepercayaan. Agama saja boleh cek. Wahyu yang boleh cakap. Jadi segala perkara-perkara yang bukan wahyu, itulah kata adalah mereka ada-adakan. Lu asbab bukan wahyu, ada-adakan. Kalau ada, tak ada. Kalau tak ada, kita kata ada-adakan. Dia sama ada-adakan. Dua tu je. Kalau ada mana? Kalau tak jumpa cari, ada-adakan. Dia mudah. Bila ada-adakan, ni. Sebab tak? Dalam konteks agama tak? Lu asbab ni. Biasa manusia akan teruja perkara lu asbab. Kalau dia tak ngaji wahyu, dia akan teruja lu asbab bukan wahyu. Tu biasa. Kalau kita ngaji wahyu, hak wahyu kita teruja, selamat. Tapi kalau bukan wahyu kita teruja dulu masuk neraka. Tak betul-betul. Kaedah lagu tu ya. Kalau kita tak teruja dengan wahyu, kita akan teruja bukan wahyu. Kita ngaji wahyu. Wahyu tu seolah macam semalam kita pergi apa tu kenduri murid kita kan. Pakai songkok gini kan. Orang tengok biasa orang akan gitulah. Ada satu doktor Masafah lah. Dia pergi kenduri lewat. Kita lepas kenduri dia ni pukul 12. Kita dah pukul 6 dah. Pergi juga sebab tak berhati murid kita. Pergi Maghrib pergi sembahyang. Dia tengok kita
Ni ustaz, dia kata ni ustaz kita ni. Dia kata, ustaz Tok Omar. Sebut Tok Omar bukan kita gelak. Murid kita dia suami isteri. Dua-dua gelak. Gelak awak kita dah tahu dah. Lepas tu dia kata apa? Ustaz bukan Tok Omar, ustaz anti Tok Omar ni. Ustaz anti Tok Omar. Tapi persepsi orang, ustaz mesti Tok Omar. Biasalah ustaz boleh, Omar boleh. Lepas tu sebut lagu tu kan, gelak suami isteri. Suami gelak. Sebab dia tahu dah kita lagu mana. Kita gelak sekali. Tahu kita gelak sekali. Lepas tu dia kata, ustaz ni bukan Tok Omar. Ustaz ni anti Tok Omar. Tu nak kata istilah Tok Omar ni pakai songkok Tok Omar ke. Fakaifa idza jama'nahum? Maka bagaimana apabila kami kumpulkan mereka pada hari yang tiada keraguan padanya? Maka bagaimana kami kumpulkan mereka? Ini natijah tauhid dia bagi. Natijah tauhid, akibat keimanan. Akibat keimanan, natijah tauhid. Maka bagaimana apabila kami kumpulkan mereka pada hari kiamat yang tiada keraguan padanya, dan disempurnakan setiap jiwa apa yang telah diusahakan. Mana lu asbab wahyu dia usahakan, lu asbab bukan wahyu pun dia usahakan. Dia cari percaya, dia ikhtiar percaya. Kita ikhtiar percaya lu asbab wahyu, dia ikhtiar percaya lu asbab bukan wahyu. Ikhtiar dia lah percaya. Kita ikhtiar percaya wahyu Quran, dia ikhtiar percaya bukan wahyu. Dapat berlaku lah. Wahum la yuzlamun, dan tidak mereka dizalimi. Jadi hasil usaha mereka berlaku. Hak wahyu pun hasil usaha mereka, Allah bagi syurga. Hak bukan wahyu pun hasil usaha mereka dapat neraka. Hak wahyu dapat syurga selama-lamanya. Hak bukan wahyu punah kita dapat neraka selama-lamanya. Usaha mereka berlaku, Allah tak zalim. Jadi mengaji pun usaha mereka, tak mengaji pun usaha mereka. Usaha juga tak mengaji ni. Letih kita nak tolak, cikgu Syabiduk ajak kita mengaji, letih kita nak tolak. Usaha tu kan? Letih kita nak tolak, tak ada alasan lah kita duk ajak seorang mengaji. Cikgu duk ajak seorang kita mengaji, letih kita, letih. Mana ikhtiar kat tu kan? Ikhtiar. Jadi ikhtiar ni mu ikhtiar sendiri. Ikhtiar letih. Terletih apa? Orang letih mengaji, mu letih tolak mengaji. Jadi masing-masing ada natijah dia. Orang letih mengaji ada natijah dia. Orang letih tolak mengaji ada natijah dia. Wahum la yuzlamun, tidaklah mereka dizalimi sedikit pun. Ayat ni nak beritahu keadaan ni milik Allah sebenarnya. Kita suruh kena akui keadaan ni milik Allah, termasuk keadaan kuasa. Keadaan ni milik siapa? Milik Allah. Sebab di tangan dia adalah biadikal khair, kebaikan. Kebaikan ni keadaan milik dia. Bila milik dia, dia kena ikut kita ke kita kena ikut dia? Kita kena ikut dia. Nak dapat keadaan hak kita nak tu kena ikut dia lah. Barulah keadaan ikut kita. Dekat dunia, keadaan tu ada dua jenis. Satu keadaan ikut kita, satu keadaan tak ikut kita. Sebab milik dia, suka hati dia nak bagi macam mana. Tapi bila kita mati ikut Allah, dah Allah nak lagu tepi ikut Allah lah. Kalau kita nak, kita minta. Tapi kalau tak jadi juga cara yang kita nak, kita berdoa. Kan? Kita redha, berdoa. Walau nak berdoa, tak dapat, kita redha. Jadi ikut Allah lah, ikut Allah lah. Bila mati, Allah kata apa? Ikut mu lah, ikut mu syurga. So lagi, kita duk kata, ikut kita lah. Kan? Ikut kita. Sipir ikut kita. Patutnya ikut Allah, ikut kita lah, ikut kita lah kan. Mengaji, ikut kita lah, mengaji tak mengaji, ikut kita. Jadi ikut kita. Bila mati, ikut kita ke ikut Allah? Ikut Allah neraka. Jadi kita keadaan. Jadi sipir kita ikut kita ke ikut Allah? Ikut Allah lah. Ending dia ikut kita. Kalau sipir kita kat dunia, ikut kita lah. Ending dia ikut Allah.
Ikut Allah neraka. Dia kata ikutmu, kan? Aku boleh katakan ikut aku. Mu, kalau kau kata berhak kata ikutmu, kan? Aku berhak juga kata ikut aku. Ingatmu saja boleh kata ikut aku. Aku berhak kata ikut aku. Hak ni ikut Allah, bagus dia ni. Jadi bila mu dah kat dunia ikut Allah, akhirat ikutmu lah. Kan? Aku lepas ikutmu lah. Jadi katakanlah ya Allah, Allahumma tu ya Allah sama dengan ya Allah dengan Allahumma makna sama. Pemilik kerajaan, pemilik keadaan. Pemilik kerajaan ni pemilik segala keadaan termasuk kerajaan. Kerajaan ni kadang-kadang duduk kita. Kadang-kadang terlepas kita. Mana sama dengan keadaan. Keadaan pun kadang-kadang duduk belah kita, kadang-kadang duduk lawan kita. Jadi bukan mengisytiharkan keadaan kerajaannya, semua keadaan milik Allah. Sebab dia pemilik kepada kerajaan. Kerajaan itu satu keadaan, ahwal. Dia bukan nilai. Tapi dia bukan salah. Dia bukan nilai. Sebab tu Allah boleh ambil, Allah boleh beri, Allah boleh ambil. Sebab bukan yang jenis lagu tu. Tu'til mulka. Allah beri kerajaan orang yang dia kehendaki. Wa tanzi'u, cabut. Nazak, cabut kerajaan mimman man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah mencabut kerajaan orang yang dia kehendaki. Jadi kerajaan-kerajaan itu adalah keadaan. Nak ajar kita, keadaan tu milik Allah. Tuhan boleh buat ikut dia. Kerana keadaan tu ikut Allah. Allah nak ikut, nak bagi kita ke, nak ikut nak kita nak ke, atau nak buat seperti kita tak nak. Kadang-kadang ikut kita, kadang-kadang tak ikut kita. Itu buat hak Allah. Kalau kita nak, kita minta. Kalau tak jadi ikut kita juga, kita redha. Sebab milik dia kan. Kalau nak, tak salah, minta. Kalau tak jadi juga, redha. Gitu ya, kemampuan kita tak petikan tak boleh. Begitu juga kemuliaan. Mulia-mulia ni milik siapa? Milik Allah ke milik kita? Keadaan milik Allah. Keadaan mulia ni milik Allah. Allah boleh beri wa tu'izzu man tasya, orang yang dia kehendaki, dan Allah boleh hina boleh hina orang yang dia kehendaki. Sebab hina mulia tu milik dia. Jadi kita nak mulia. Nak mulia ikut kita tunduk pada keadaan ke nak mulia? Tunduk pada Allah. Tunduk pada Allah. Tu prinsip kan. Sebab apa Allah beritahu? Sebab di tangannya lah segala kebaikan. Segala keadaan-keadaan hak yang munak tu semua duduk kat dia. Hak mutaksir tu semua ada kat dia. Dia boleh cabut, dia boleh pergi. Mutaksir ada kat dia. Munak pun ada kat dia. Hak mutaksir dia pegang. Hak munak dia pegang. Hak kebaikan yang munak tu semua duduk kat dia. Jadi kalau munak sesuatu, hakikat dia kena tunduk ke dia juga. Lepas tu bila mati, Allah bagi belaka lebih daripada hak yang kita fikir kan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau atas segala sesuatu maha berkuasa. Sama juga malam siang. Keadaan juga. Kan? Keadaan tu milik dia. Tuhan boleh buat lagu ni, buat lagu ni, buat lagu ni, lagu ni, ni. Allah masukkan malam ke siang. Tulijul laila fin nahar. Suka hati dia, malam tu milik dia. Allah masukkan siang ke malam. Wa tulijun nahar fil lail. Ini keadaan belaka ni. Keadaan nak ajar kita, keadaan tu milik dia. Suka hati dia. Wa tukhrijul hayya. Allah mengeluarkan hidup dari mati. Jadi hidup dari mati. Macam mana? Hidup dari mati. Hidup dari mati. Maksud dia pokok dari benih, dari biji. Atau ayam dari telur. Wa tukhriju, dan dia mengeluarkan mati dari hidup. Dan dia mengeluarkan mati dari hidup. Mana semua
Allah Ta'ala belaka. Tu apa ni? Keadaan ke amrullah ni? Keadaan hidup, keadaan mati. Rezeki ni keadaan ke amrullah? Keadaan. Cari rezeki amrullah. Cari rezeki amrullah. Minta rezeki amrullah. Rezeki itu keadaan. Biasa bila keadaan ni Allah bagi siapa-siapa pun. Sebut siapa-siapa pun. Keadaan. Wa tarzuqu man tasya. Allah bagi rezeki orang yang dia kehendaki. Siapa-siapa pun. Tidak tengok pada nilai. Orang kufur pun aku bagi banyak. Kadang-kadang. Orang takwa pun aku banyak. Kadang-kadang. Orang kufur aku bagi miskin. Kadang-kadang. Orang takwa aku bagi miskin. Kadang-kadang. Dia bukan letak pada nilai. Manakala dia takwa, kaya. Tak. Dia kerana dia tak takwa, miskin. Tak gitu. Dia Tuhan, dia tidak berdasarkan nilai. Tuhan bagi. Boleh jadi dia ni takwa, Allah bagi senang. Boleh jadi dia ni takwa, Allah bagi susah. Boleh jadi orang ni tak takwa, Allah bagi senang. Boleh jadi orang yang tak takwa, Allah bagi susah. Boleh jadi belaka. Sebab dia bukan nilai. Tak lagi tetap mengaji wahyu, kita kata kita Tuhan suka kita bagi kaya. Ada banyak orang faham lagu tu. Kenapa Tuhan buat Tuhan kita senang? Sebab Tuhan suka kita. Mana mau tahu Tuhan suka mu? Kita kata. Kita kata bukan wahyu kata tak? Kita kata bukan wahyu. Tak terpilih. Jelas. Dia ayat ni boleh senang tiga. Makna interaksi. Interaksi dengan orang lain ni dia ada 3 cara. Dengan orang beriman, dia kena cara kita interaksi ni biar luar dalam. Perasaan kita luar dalam dengan dia. Jiwa raga. Perasaan kita dengan orang beriman ni, zahir beriman ni, jiwa raga kita serahkan dia. Kalau orang kafir sini, raga saja. Bagi raga. Raga saja bagi. Jiwa jangan bagi. Bagi raga saja ni supaya tahu raga saja. Raga saja, betul raga saja. Orang bahasa Melayu sebut jiwa raga. Jiwa raga. Raga tu kepada raga. Kita ingat raga-raga tu. Raga basikal kepada raga. Jasmani tak zahir. Jiwa raga tu zahir tak. Mana jiwa, kalau orang kafir zimmi ni tak lawan kita, raga saja bagi. Jiwa dia bagi. Mana jiwa saja bagi, raga saja bagi ni supaya dia tengok kita, tertarik dengan kita. Tapi dalaman jangan. Dalaman ni untuk orang yang zahir beriman saja. Orang kafir harbi, jiwa jangan bagi, raga jangan bagi. Kalau orang yang menzahirkan benci pada Islam, jiwa jangan bagi, raga jangan bagi. Hadis maksud la yattakhidul mu'minuna al-kafirin. Tidak sepatutnya orang beriman mengambil orang kafir jiwa raga. Aulia ni jiwa raga. Min dunil mu'minin. Bukan orang beriman. Sepatutnya jiwa raga dia orang beriman. Dia bagi orang kafir. Orang kafir yang harbi ni kan, jiwa raga. Yang dia ni menzahirkan kebencian pada Islam. Kafir zimmi, raga saja. Buat baik dengan dia supaya dia tertarik Islam. Jiwa jangan bagi. Kaya jangan, tapi zahirkan Islam ni supaya dia akhirnya dia tertarik Islam. Wa man yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat demikian, bagi jiwa raga kepada orang yang kafir harbi ni, bukan orang-orang yang beriman, maka tidak ada dari Allah, dari sesuatu. Mana ancaman Allah Ta'ala. Kecuali yang patut mereka takut, dan yang patut dari mereka takut. Yang takut, yang patut takut dari mereka, mana? Terjemahan ni.
Kecuali mana ni? Barang siapa yang berbuat demikian, kecuali, kata, kecuali. Nescaya, dia kata nescaya, lepaslah ia dari pertolongan Allah. Maksudnya, lepaslah ia dari pertolongan Allah. Falaisa minallahi fi syai' ini, terlepas dia daripada pertolongan Allah. Tidak ada pertolongan segabuk. Tuan tak bagi. Kecualilah ni ada keringanan. Kecualilah azan. Berhentilah. Kecualilah kerana siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Itu berhenti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.